Sunnah Nabi, Nabi ni dia menikah 2 dan 3 selepas pemergian Khadijah binti Khuwailid. Lepas Khadijah meninggal, baru dia menikah dengan Saudah. Lepas dia menikah dengan Saudah, baru lepas tu dia menikah dengan Aisyah. Masa mula-mula sekali saya jaga isteri saya 6 tahun. Sakit teruk. Kanser. 6 tahun. Kanser dia lama lah. Tapi yang paling teruk sekali dalam tempoh 6 tahun. Jaga sungguh-sungguh. Dalam tempoh tu dia kata pergilah menikah. Sebab dia memang sakit. Pergilah menikah. Pergi menikah. Saya kata teringin juga. Bohong kalau tak teringin. Tapi kita fikir dari sudut agama. Jadi saya kata, katakanlah saya nak menikah lain pun, maka selepas dia meninggal. Dalam hati duduk tahan macam tu, duduk minta supaya Allah bagi kita kekuatan untuk jaga dia. Maka Allah tunaikan permintaan saya. Apa kata Nabi, orang yang jaga anak yatim ni, dia akan duduk dalam syurga dengan Nabi macam ni 2 jari. Okey. Yang kedua tadi, dalam hadis ni, siapa yang buat baik kepada anak yatim ni, maka Allah sediakan baginya dalam syurga Allah Ta'ala tempat yang khas. Dan yang ketiga, last pada malam ni, iaitu Nabi kata rumah yang terbaik adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim dan disantuni. Dan rumah yang paling buruk adalah rumah yang ada anak yatim tapi dizalimi. Bersandarkan hadis riwayat Imam Ibn Majah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Mana-mana rumah yang terbaik bagi rumah orang Islam yang ada rumah anak yatim, dalam tu ada anak yatim, rumah orang biasa, tapi dalam tu dia ambil anak yatim, dia jadikan anak angkat dia. Dan anak yatim itu dia jadikan yuhsanu ilaihi, dibaiki, maksudnya buat baik kepada anak yatim. Rumah ni adalah rumah yang paling baik. Wa syarru baiti fil muslimina baitu fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan rumah yang paling buruk yang dalamnya ada anak yatim tapi dizalimi anak yatim tersebut ataupun dilayan dengan buruk terhadap. Maka ini hadis riwayat Ibnu Majah. Maka ada 3 hal yang kita sembang berkenaan dengan anak yatim. Sebab tu bila kita mengaji dalam sunnah Nabi, kita dapati Nabi menikah 12 kali. 12 isteri. Hanya seorang saja anak dara, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hanya seorang saja. Yang lain tu menikah ni semuanya menikah dengan mereka yang kematian suami di medan perang. Bukan saja-saja kita tak jadi kalau nak nikah 2. Sekarang umur 60, kalau nak menikah nak cari hak 20. Kalau kita lah macam orang berkenan dengan dia. Tu kan. Itu cerita dia. Maka kalau kita nak ikut sunnah lah. Ustaz ikut ke tidak? Saya pun tak kot. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita juga. Saya sendiri pun ada isteri meninggal. Masa mula-mula sekali saya jaga isteri saya 6 tahun. Sakit teruk. Kanser. 6 tahun. Kanser dia lama lah. Tapi yang paling teruk sekali dalam tempoh 6 tahun. Jaga sungguh-sungguh. Dalam tempoh tu dia kata pergilah menikah. Sebab dia memang sakit. Pergilah menikah. Pergi menikah. Saya kata teringin juga. Bohong kalau tak teringin. Tapi kita fikir dari sudut agama. Sunnah Nabi, Nabi ni dia menikah 2 dan 3 selepas pemergian Khadijah binti Khuwailid. Lepas Khadijah meninggal, baru dia menikah dengan Saudah. Lepas dia menikah dengan Saudah, baru lepas tu dia menikah dengan Aisyah. Jadi saya kata, katakanlah saya nak menikah lain pun, maka selepas dia meninggal. Dalam hati duduk tahan macam tu, duduk minta supaya Allah bagi kita kekuatan untuk jaga dia.
maka Allah tunaikan permintaan saya. Meninggal bulan 3, bulan 5 nikah. Contoh, ada orang kata ustaz cepat benar. Kan? Saya dah 13 tahun ustaz, engkau tak laku. Saya laku. Dapat umur 29. Kan? Tanya cameraman tu. Ya. Sajalah nak bagi tahu, bukan apa, bukan hidup kita ni. Kita tak payah rancang sangat. Hak paling letak di hujung tu bismillahi tawakkaltu 'ala Allah tu. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi kesimpulan kita pada malam ini, jom kita yang lelaki maupun yang perempuan, andai ada di keliling kita seorang dua anak yatim, bukan payah kita pergi rumah anak yatim tu nanti. Hak masing-masing jaga di keliling dia. Belah kanan, belah kiri, belah depan, belah belakang. Kalau ada anak yatim, kita pakat-pakat cari ruang bagi bantuan kepada mereka. Sama ada bantuan pendidikan, bantuan pakaian, bantuan makanan, bantuan kesihatan, bantuan kasih sayang, apa saja yang mampu. Maka Allah jamin pada kita, pertama, masuk syurga duduk dengan Nabi. Yang kedua, ada tempat khas dalam syurga. Dan yang ketiga ni, Allah kata rumah tu adalah rumah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah kurniakan kebaikan berpanjangan. Tuan-tuan, memandangkan malam ni ada anak yatim. Ada anak yatim. Jadi siapa yang tengok anak yatim, kadang salah ngulu lah. Kalau nak mula. Lepas tu kalau ada mak dia tu tanya, kosong ke tidak? Tanya siap.